Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam. syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpahan dan inayahnya. Maka pada pagi yang sejahtera ini, kita semua dapat bersua untuk meneruskan sesi pembelajaran atas talian. InsyaAllah semua yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu daripada kelemahan dari saya sendiri. Okey, baik. Untuk sesi kali ini, jika kamu ada buku teks, boleh buka buku teks. Kalau tidak ada buku teks, boleh ikuti share screen yang saya akan buat. Yang kedua, kalau kamu nak left group ataupun ada hal ke emergency dan sebagainya, sila chatting dahulu. Okay, chat siap-siap. Okay, kemudian sekiranya saya berikan tugasan selepas Zoom ini, sila pastikan kamu jawab, usaha untuk jawab dan submit. Kali ini cikgu akan beri dalam bentuk WhatsApp. Cikgu akan masukkan latihan tersebut dalam WhatsApp kamu nanti, G1. Jadi daripada situ nanti kamu akan jawab. Kamu boleh jawab dekat atas kertas tu sendiri. Kamu buatlah edit dan sebagainya. Yang kedua, kamu boleh pindahkan jawapan tersebut ke atas kertas. Tulis serapat yang boleh. Manfaatkan satu kertas. Kemudian send pada cikgu. Tetapi ada bahagian-bahagian yang kamu perlu lukis peta dan sebagainya, itu kena buat jugalah. Kena buat juga. Okey. Latihan agak banyak sikit sebab sebenarnya kamu kena pandai mengurus masa lah. Kena pandai mengurus masa supaya kamu dapat memberi fokus kepada latihan-latihan yang diberikan. Baik, kita akan membincangkan bab 3 dan 4 insyaAllah. Okay, boleh lihat kepada skrin yang saya akan kongsikan. Okay, bab 3. Bab 3. Dapat lihat pada lakar ni. Okay. Baik, kita nak bincangkan tentang peta lakar. Okay. Okay, peta lakar. Apa itu peta lakar? Peta lakar menunjukkan pandang darat yang dilihat dari atas. Okay, apakah ciri-ciri pandang peta lakar? Bagaimanakah cara untuk mengenali simbol pandang darat fizikal dan barang-barang budaya pada peta lakar. Apa yang kamu akan capai apabila tamat kelas ini adalah menggunakan peta lakar yang tepat dengan ciri-ciri peta. Okay. Menggunakan simbol yang tepat dalam peta lakar dapat membezakan pandang darat fizikal dan budaya berdasarkan simbol dalam peta dan menghasilkan peta lakar yang lengkap berdasarkan pandang darat setempat. Okey, baik. Ciri-ciri peta lakar. Okay. Siapa nak baca dulu peta lakar ni? Irwansyah dah dapat masuk. Dennis Saad, respon. Bacakan ciri-ciri peta lakar. Ciri-ciri peta lakar. Ya. Peta lakar ialah gambar permukaan bumi yang dilukis dari pandangan atas. Peta lakar mewakili kawasan lingkungan yang berskala besar bagi menggambarkan ciri-ciri pandang darat fizikal dan ciri-ciri pandang darat budaya di suatu kawasan. Peta lakar dilukis dengan menggunakan simbol atau singkatan perkataan untuk menganjingkan ciri sebenar. Raja Okey, baik, terima kasih.
Terima kasih. Okey, cukup. Panjanglah tu. Okey. Jadi di atas peta lakar ini dia mestilah ada yang pertama kita panggil dia sekejap Ada yang tak masuk lagi ke? Okey, right. Okey, baik. Ciri-ciri peta lakar dia ada yang pertama kita ada tajuk. Okey, dalam cerita ni peta lakar kampung Langsat. Okey, yang kedua kita ada pemidang. Mana dia punya kita panggil dia kotak lah. Okey, kemudian ada arah mata angin. Arah mata angin. Yang keempat kita ada simbol. Okey, apakah simbol-simbol tersebut? Kemudian kita ada yang kelima adalah petunjuk. Ini adalah contoh peta lakar yang lengkap. Maknanya kalau tak ada elemen ni semua, maknanya peta lakar tersebut tidak lengkap. Yang kamu nampak dekat sini, okay, kita ada kontur, ini simbol kilang, ini simbol pertempatan, ini adalah simbol sekolah. Ini semua ni ada dia punya maksud-maksud dia tersendiri yang kamu boleh lihat di bahagian petunjuk. Ini penting. Okay. Kemudian simbol-simbol dalam peta lakar ini terbahagi kepada simbol ni mewakili peta lakar. Okey, jap. Jadi kita ada kawasan kita ada simbol kawasan. Ini simbol kawasan. Kita ada simbol kawasan. Ini adalah simbol titik. Okay, kita ada titik 25. Ada titik. Titik ini kita panggil dia stesen trigonometri. Ini simbol perkataan. Mana simbol perkataan ini sahaja. Mana kalau bukanlah maksud ini sahaja. Mana dia banyak lagi simbol-simbol perkataan. Tetapi dalam konteks ini contoh P titik ni dah tentu memang parit. Kalau A titik adalah alur. Okay. Kemudian P titik pulau. TK nak ke tak ada. P dipanggil P titik ni memang merujuk kepada pulau. Kenapa dia perhati ni? Masalah. Kemudian simbol garisan. Simbol garisan kita ada kalau macam ini bentuknya adalah sungai. Okay. Bentuk yang suara cikgu tersekat-sekat. Tak apa, saya cuba. Ali air, benteng, sempadan, jalan raya, jalan kereta api, lorong jalan kaki dan juga jambatan. Ini antara simbol-simbol yang ada. Saya terus supaya saya cakap perlahan sikit. Kemudian dia cerita pasal simbol. Yang ini dia ceritakan tentang apa itu dipanggil sebagai pandang darat fizikal, pandang darat budaya. Baik, untuk makluman semua pelajar, okey, cikgu akan rekodkan, cikgu dah rekod. Jadi cikgu akan muat naik ke YouTube cikgu. Jadi kalau kamu ada dekat sini, nanti bila kamu ada masa, kamu pergi ke YouTube cikgu, kamu cari sahaja geografi tingkatan 2, boleh masuk ke pencarian kita. Kamu rajin begitu, kalau kamu tidak rajin, cakap apa pun tak bermanfaat. Okey, baik. Sikit, dia tak ada masalah. Ganggulah. Okey, baik. Ciri pandang darat dan fizikal, budaya fizikal, ini dia. Okey. Clue ataupun apa dia punya kunci kepada dua perbezaan ini. Kalau darat fizikal, okay, dia lebih kepada ciri-ciri semula jadi, seperti bentuk muka bumi, saliran, tumbuh-tumbuhan,
ada elemen ni. Okey. Ada rumput orang tak boleh buat, Allah jadikan. Itu dia cerita dia, payil orang tak buat, Allah jadikan. Gunung dah tentu Allah yang jadikan. Manakala darat budaya adalah ciri buatan manusia. Contohnya pertempatan, pengangkutan, kegiatan ekonomi. Okay? Kita ada ciri darat buatan manusia, contoh jalan raya memang orang buat. Sawah padi tak sama dengan payil. Sawah padi orang buat. Payil yang ada tu orang tanamkan padi. Ini orang buat. Kelapa orang tanam. Kelapa sawit, ketat, jambatan orang bina. Sekolah itu kerajaan yang bina. Ataupun swasta yang bina. Pertempatan rumah kita buat sendiri. Kilang syarikat jalan raya kerajaan buat. Itu perbezaannya. Boleh faham setakat ni? Boleh. Alhamdulillah. Dan teruskan. Kita kena laju lagi. Okey. Baik, kita dah tahu simbol. Kita dah tahu ciri pandang darat, fizikal, budaya. Jadi sekarang bagaimana kita nak mengalihkan apa sahaja yang ada di sekitar rumah anda ke dalam bentuk pentelakar. Okey. Kita nak mengalihkan apa yang ada di sekeliling sekolah kita dalam bentuk pentelakar. Ini adalah satu kemahiran yang sangat bagus untuk kamu belajar. Sebab satu hari nanti kamu akan perlu kepada pentelakar ni. Bila? Soalannya bila? Siapa tahu? Tahu tak tahu? Halo? Dengar tak dengar? Okey, baik. Bila kamu perlukan pentelakar ni? Apabila kamu nak pergi suatu tempat. Kamu nak pergi majlis dan sebagainya. Okey, macam mana kamu nak tahu tempat tersebut kalau kamu tak faham apa yang ada di sekeliling tempat tersebut. Okey? Baik. Jadi, bila kamu nak pergi ke satu destinasi, simbol, pandang darat, pandang budaya tu kamu kena faham. Okay, barulah kamu senang nak pergi satu lokasi. Contoh kamu nak pergi satu tempat yang tempat tu ada gunung, ada tulis gambar gunung dan sebagainya, tapi kamu apa pun tempat tu tak tahu. Jadi kamu bermasalah untuk pergi ke lokasi tersebut. Okey. Jadi bila kamu nak melukis sesuatu pentelakar, mesti ada tulis tajuk. Tulis tajuk pentelakar serta lukis tentang lukis ni dulu. Kemudian masukkan arah mata angin. Arah mata angin. Kemudian pilih simbol dan singkatan. Perkataan yang sesuai. Simbol. Perkataan. Okey. Kemudian lukis petunjuk. Dah siap semua ini, adakan dengan lukis petunjuk. Yang ni orang ni komputer buat awal lah, cantik lah. Kalau kamu buat nanti, apa mana tak tahu lah, Wallahualam. Tapi memang kamu buat pentelakar nanti dalam latihan ada pentelakar. Ini adalah apa yang kita bincang tadi. Ciri-ciri pentelakar ada tajuk, pembidang, simbol, alamat angin dan juga petunjuk. Manakala simbol dalam peta kita ada simbol titik, garisan, kawasan, singkatan perkataan. Pentelakar ini adalah langkah-langkah nak membina pentelakar. Manakala ciri pandang darat kita bagi kepada dua, iaitu ciri-ciri pandang darat fizikal dan ciri pandang darat budaya. Okey. Cikgu akan bagi latihan, tapi bukan latihan yang ini, latihan lain saya akan bagi. Okey. Baik, bab
ini boleh bab ini saya harap tak ada masalah. Mudah saja dan kita akan pergi bab satu lagi. Bab ini pun mudah saja. Lakaran peta Malaysia. Okey, lakaran peta Malaysia. Okey, semua ada lagi online Semua online lagi Ya. Ya. Ada 15 orang yang berada di sini. Jangan risau, boleh buka balik YouTube Cikgu. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Kemudian bacalah, tengoklah memo-memo yang ada dalam tu. Okay. Kalau yang tadi ada muka kamu pun ada juga dalam YouTube Cikgu. Tak ada kesalahan pun. Okay. Baik, kita teruskan dengan bab yang seterusnya, bab 4. Kelas Geo ada. Adam Hamzah tak masuk. Boleh tolong message dia. Pergi link tu, suruh dia masukkan link. Saya tak dapat nak respon semua. Okey. Mak dia reply, mak dia tanya. Okey, Ashraf Anam tolong suruh si Adam masuk. Okey, lakaran peta Malaysia. Okey. Lakaran peta Malaysia. Okey. Terganggu sikit. Peta Malaysia punya peta tak tahu kan. Okey. Apa yang perlu kamu faham untuk peta Malaysia ni? Sekejap saya besarkan sikit. Tu dia. Okey, apa yang kamu perlu belajar untuk peta lakar Malaysia ni? Yang pertama, menentukan kedudukan negeri-negeri dan wilayah-wilayah persekutuan dalam peta, menentukan kedudukan ibu negeri, ibu negara Malaysia dan pusat pentadbiran kerajaan persekutuan di Malaysia berdasarkan peta, melakar peta Malaysia yang lengkap, berpandukan peta sebenar. Okey. Kedudukan negeri-negeri di Malaysia, takkan tak tahu kan? Okey. Malaysia ni ada apa? Kita bersempadan dengan Thailand. Okey, bersempadan dengan Thailand, kita ada Perlis Malaysia lah. Okey, paling atas Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Kochi Putrajaya kan. Okey. Kemudian kita juga bersempadan dengan Singapura. Bersempadan dengan Singapura. Ini adalah Sabah, Sarawak, wilayah Persekutuan Labuan. Ini dekat dengan Sabah. Wilayah Persekutuan Labuan juga dikenali sebagai pusat kewangan pesisir pantai. Untuk maklumat tentang pesisir pantai tu boleh explore sendiri. Apakah negara-negara yang ada di sepadan Borneo ini? Brunei Darussalam dan juga Indonesia. Okay. Kemudian kedudukan ibu negeri, ibu negara dan pusat pentadbiran. Okay. Kangar ni dekat mana sayang? Kangar. Kangar dekat negeri mana? Perlis. Perlis. Okey, Alostar. Kedah. Kedah. Kota baru. Kelantan. Kuala Terengganu dekat mana? Terengganu. Nah,
Okay, Kuantan. Kuantan dekat Pahang. Pahang. Bagus. Johor Bahru dekat Johor. 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 Bandar Raya Melaka dekat Ha? Bandar Raya Melaka. Melaka. Negeri mana? Melaka. Melaka. Seremban negeri mana? Negeri Sembilan. Negeri Sembilan. Sembilan. Ini baik pindah sekolah. Okey. Kuala Lumpur Shah Alam negeri mana? Selangor. Selangor, alhamdulillah. Selangor. Putrajaya dekat Tak ada negeri air. mana? Raja. Putrajaya dekat negeri mana? Putrajaya dekat wilayah Sukan Putrajaya. Okey. Ipoh dekat mana? Ipoh. Ipoh Perak. Perak. Ha? Georgetown. Pulau Pinang. Pulau Pinang. Alhamdulillah. Seterusnya, Kota Kinabalu dekat mana? Sabah. Sabah. Kuching dekat mana? Sarawak. Kat Sarawak. Awak. Kuching bukan kat rumah kucing ke? Labuan lah. Okay. Yang lain kita tak bincang. Okay. Dah habis. Sekejap je pertelakan tentang Malaysia ni. Kita ada negeri-negeri, kita ada berapa buah? 14. 14. Ni. 14. Mana Tiga ada buah. satu lagi negeri? Wilayah Persekutuan. Salah. Satu lagi tu. Waktu tu Singapura. adalah Singapura. Singapura. Okay. Singapura. Dia Malaysia. Kemudian dia tak nak. Dia keluar. Dia perjanjian dia. Okay. Kemudian 3 buah wilayah persekutuan. Kita ada ibu negeri. Setiap negeri ada ibu negeri. Ibu negara kita di Kuala Lumpur. Pusat pentadbiran kerajaan persekutuan di Putrajaya. Okay. Ini adalah negeri-negeri dari ibu negeri. Okay. Yang tadi kita bincang. Yang tadi kita dah bincang. Okey. Baik, ada sebarang soalan nak tanya? Ada. Kita jawab dulu soalan-soalan kat sini. Soalan yang simple sahaja. Okey. Saya tak dapat nak kamu punya tu tak keluar pula nama dia. Malaysia terdiri daripada Berapa Iman buah baca. negeri? apa pula? Faik. Faik handsome. Berapa Faik? Malaysia terdiri daripada berapa buah negeri? Tacot dia dah tacot dah. Dengan kacok. Dia dah tacot, Pak dia dah tacot. Daripada berapa Nanti buah kelas. negeri? 13. Okey. 13. Terdiri 13. daripada 3 buah wilayah persekutuan. Alhamdulillah. Negeri apa Negeri- dan apa terletak di Pulau Borneo? Sabah Sarawak. Sabah Sarawak. Pusat persekutuan kerajaan dekat mana? Putrajaya. Putrajaya. Kuala Lumpur apa Malaysia? Ibu Ibu negara. Ibu negara. Okey, alhamdulillah. Okey. Jadi insya-Allah kita ni dah kita belum lagi 30 minit. Okey. Cikgu akan beri kamu masa sekurang-kurangnya 20 minit untuk kamu membuat latihan. Sebentar lagi saya akan kongsikan dekat WhatsApp group tingkatan 1. Kemudian nanti kamu haruslah menghantar kepada saya secara personal. PM-kan semua jawapan personal dengan meletakkan nama kamu terlebih dahulu. Tulis saya apa nama kamu, kemudian jawapan kamu. Jangan hantar kepada saya tanpa nama kamu. Kalau ada pelajar yang dah set nama, saya tak ada masalah. Tapi ada yang saya belum setting. Jadi insya-Allah kita akan berjumpa pada kelas yang akan datang. Sebentar lagi akan saya berikan latihan. Sila jawab soalan tersebut dengan sebaik mungkin. Semoga Allah tahu nak masuk. Dah habis dah. Malaysia. Dah nak habis dah.
Wah, lagi berapa minit je? Sabar. Okay. Untuk pelajar yang baru masuk, jangan risau, kamu boleh tonton YouTube nanti. Okey, kamu boleh tonton YouTube untuk maklumat yang lebih jelas tentang perbincangan kita hari ini. Latihan yang saya tulis tadi. Kenal pasti. Dekat saya catatan saya ni ada orang ni. Ada masuk. 17. Tolak dulu 15. Akil Irfan ada. Ada. Akil Irfan ada tak ni? Akil Irfan tak ada. Tahu? Ada. Denny Syazwan ada. Pengawas. Tak ada. Pengawas. Tak ada. Irwan Shah ada. Ada. Irwan Shah tengok muka sikit. Baru masuk. Aidit Main Aidit baru baru masuk. Tadi main takraw. Main takraw. Acap, kenapa muka biru Acap? Kenapa muka biru Acap? Aidit ada. Ada. Syazwan Syaharom tak ada. Tak ada. Jadi Fatimi tak ada. Nur Iskandar, Arwah Tak ada. Tak ada lah dia. Arwah. okey, tak ada. Okey, baik, boleh sebentar lagi cikgu akan kongsikan latihan, jadi kamu jawab di soalan yang saya bagilah. Apa-apa hal kamu mesej saya balik. Nanti okey, maklumat ini bila saya dah masukkan dekat YouTube, saya akan maklumkan. Kalau macam Adam dia lewat masuk, boleh tonton YouTube. Okey, jadi kamu boleh tengok daripada mula apa yang kita bincangkan. Okey, wallahu alam. Sebentar lagi saya share soalan. Fahamkan betul-betul soalan tu, jawab. Boleh jawab dekat tu, edit, jawab ataupun pindahkan jawapan kamu ke atas kertas. Hantar kepada saya. Wallahu alam. Okey. Jap. Irfan Haikal. Okey, baik. Itu sahaja, wallahu alam. Jumpa nanti. Ada soalan? Cikgu, Ya. yang silang kata kena salin ke silang kata? Tidak. Silang kata tu tak perlu jawab. Yang jawab yang saya akan bagi dekat WhatsApp. Okey? Kena hantar sebelum pukul berapa tu? Lepas ni kamu cuba jawab. Mana yang dah siap kita duduk. Mana yang apa tu?